Saudara, apabila kita sebut tentang khat ataupun seni kaligrafi Islam, tentu sekali kita akan terlihat tentang keunikan, kehebatan, keindahan kaligrafi Islam itu sendiri. Dan di Malaysia, apabila kita sebut tentang seni khat kaligrafi Islam, tentu sekali kita akan terbayang tentang Yayasan Restu. Dan hari ini saya bawakan kepada anda orang kuat tulang belakang kepada penubuhan Yayasan Restu. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Syahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara penonton sekalian? Apa khabar juga dengan puasa Ramadan kita? Moga-moga semua dalam keadaan sihat sejahtera, terus bertenaga bersama dengan penaja kami Serai Mas Herbs and Trading. Dan insya-Allah pada petang ini, seperti mana yang saya janjikan, saya bawakan seorang tokoh yang tidak asing lagi dalam negara kita. Bukan makhluk asing, tetapi tokoh yang tidak asing lagi yang saya telah sebut tadi, iaitu merupakan pengerusi Yayasan Restu, iaitu yang berbahagia Datuk Haji Abdul Latif Mirasa. Apa khabar bagi Datuk? Alhamdulillah, sihat. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya selalu mendengar dan membeli produk-produk Yayasan Restu. Hari ini bertemu dengan Big Boss Yayasan Restu. Alhamdulillah. Baik Datuk, hari ini kita nak sembang-sembang santai sambil kita memperkenalkan pada penonton kita. Mungkin sebagai awal Datuk boleh berkongsi, orang nak tahu tentang siapa itu Yayasan Restu. Yayasan Restu ni ditubuhkan dalam tahun awal 90-an ya. Dia merupakan satu pusat pendidikan asalnya. Tapi bila kita ada satu usaha nak menyalin Quran daripada dengan kawan saya, dengan saudara Zainuddin ya. Jadi kita nak fikirkan, boleh tak kita menghasilkan sebuah Quran yang cantik, dihias dengan seni tampak Melayu. Pada masa itu niat saya ialah untuk menjalankan kerja dakwah. Kerana saya memang masa itu jadi exco Kerajaan Pulau Pinang ya. Jadi kita rasa okey, ini sesuai. Sejak itu kita dah mula dah dari segi konsep untuk membuat penyelidikan. Dan masa itu kita belanja lebih kurang 1.8 juta just untuk buat research dan kajian mendalam berkenaan seni Islam. InsyaAllah. Baik, bila kita sebut tentang penyalinan Quran, tentu sekali ia berkait rapat dengan penulisannya, iaitu seni khatnya, inspirasi khatnya itulah. Mungkin Datuk boleh cerita kenapa Datuk memilih penyalinan dan penulisan khat Quran itu? Saya ni masa jadi exco ni jadi usahawan. Okey. Saya yakin bahawa anak-anak Melayu ni mempunyai kemampuan yang tinggi dalam seni dan juga dalam berbagai-bagai bidang. Tapi potensinya kadang-kadang tak kita terokat lagi dengan sebenarnya. Sebab bila kita nak buat ini, kita rasakan ada peringkat awal, kita rasa lebih baik kita ambil penulis daripada Indonesia, daripada negara Arab. Biasanya itulah dilakukan ya. Betul. Tapi kali ini kita rasakan lebih baik kita latih anak-anak kita. Sebab itulah kita mula daripada kosong ya. Jadi kita mengambil orang dan kita bawa pelatih, kita latih dari segi penulisan khat. Betul. Itu memulanya dari sudut latihan. Dan lepas 3 tahun saya rasa baru kita mula menyalin Quran. Mana lepas latihan tu. Betul. Dan situlah kita nampak potensinya. Jadi yang saya anggap yang paling hebat sekali tahun 2000 saya rasa bila dah kita hampir 10 tahun dah, Tun Mahathir melawat kita. Okey. Perdana Menteri masa itu. Dan bila dia melawat situ, dia terperanjat, dia kata, saya anggap selama ni yang baca ni orang Arab yang buat. Betul. Dia tak sangka yang anak Melayu mempunyai tahap yang tinggi. Dan masa itu kita punya kerja-kerja ni dah diterima di peringkat dunia ya. Hingga kan pihak British Museum minta supaya kita mengadakan pameran di sana. Cuma kita tak berkesempatan lah. Tapi saya telah pergi ke negara-negara Arab dan tunjuk kita punya karya. Betul. Dan mereka rasakan alhamdulillah. Mula-mulanya dia rasa takkanlah boleh orang Melayu menyalin Quran yang cantik ya. Tapi bila dia orang tengok, dia orang akui.
Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Begitulah ceritanya tuan-tuan sekalian, banyak perkara yang sebenarnya banyak potensi yang ada dalam negara kita. Kalau kena dengan caranya, subhanallah, kita akan menghasilkan lebih banyak potensi-potensi besar sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Yayasan Restu. Dan saudara penonton sekalian, ayuh kita nak kembara ke Turki bersama dengan penaja kami Serai Mas Herbs and Trading, dan kita kembali semula di dalam Syahadah untuk kami tunjukkan produk-produk yang telah dikeluarkan oleh Yayasan Restu. Kembali semula selepas ini. Di Turki, bermula di Istanbul, bandar bersejarah dua benua ini pernah satu ketika menjadi ibu kota bagi Empire Rome, Byzantine dan Uthmaniyah. Istanbul turut dikenali sebagai kota tujuh bukit yang menempatkan seni bina agung dan tinggalan sejarah. Menjejak sejarah Islam di bumi Al-Fatih tentunya bermula dengan Hagia Sophia, tersergam indah di bukit pertama yang turut menyaksikan Istana Topkapi dan Masjid Sultan Ahmad atau Masjid Biru tersergam indah. Hagia Sophia bermaksud kebijaksanaan yang suci. Dalam bahasa Yunani, dibina sebagai gereja merupakan seni bina agung era Byzantine. Mula dibina oleh Emperor Constantius dalam 360 Masehi, Hagia Sophia mengalami beberapa fasa perubahan dan pembinaan setelah musnah dalam dua kebakaran, peperangan dan juga gempa bumi. Pada 1453, Hagia Sophia diubah suai sebagai masjid setelah Istanbul ditawan. Dengan lilitan hampir 32 meter dan ketinggian dari lantai mencecah hampir 56 meter. Selain kubah utama, binaan agung ini turut disokong kubah-kubah lain yang bersifat separuh dan lebih kecil. Ianya bukan sekadar berfungsi sebagai hiasan maupun sebagai sokongan binaan, malah kubah-kubah ini bertindak sebagai akustik bunyi. Manakala panel kaligrafi berdiameter 8 meter di ruang utama struktur dewan dicatatkan sebagai panel kaligrafi terbesar dalam dunia Islam. Lampu hiasan gantung atau chandelier yang ketika era terdahulu menggunakan lilin digantung hampir ke lantai bagi memberikan pencahayaan ketika jemaah bersolat. Sebagai masjid, Hagia Sophia gah dengan berbagai kesenian Islam di era Uthmaniyah. Selain kaligrafi, mozaik, mihrab dan mimbar membuktikan kegemilangan Islam keserlah di era Uthmaniyah. Ironinya, Sinan Jutra yang bertanggung jawab memelihara Hagia Sophia ketika era Uthmaniyah ini lahirnya sebagai Kristian. Memeluk Islam ketika usia awal 20-an dan telah membina hampir 477 binaan yang kebanyakannya adalah masjid. Hagia Sophia dijadikan sebagai museum ketika pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Kini Hagia Sophia menjadi lokasi buat penganut Kristian dan Islam menyelusuri zaman kegemilangan agama masing-masing melalui struktur binaan yang indah ini. Bergabung sekali lagi dalam Syahadah bersama dengan Jus Hidayah Gold menambahkan tenaga di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dan kita masih lagi membincangkan tentang inspirasi khat ataupun kita sebut tentang kaligrafi Islam. Dan Datuk, bila kita sebut tadi tentang Yayasan Restu asalnya dari sudut penyalinan Quran, mungkin Datuk boleh berkongsi dengan para penonton kita produk yang telah dihasilkan oleh Yayasan Restu sendiri. Kan ialah produk kita membina seni dalaman masjid ya. Okay. Daripada Quran, kerana kita membuat kajian berkenaan dengan seni dan seni tampak Melayu. Jadi kita ada beribu motif-motif tempatan yang kita buat research di Malaysia ni. Daripada semua negeri. Betul. Daripada batu nisan, daripada fabrik, daripada
museum. Jadi kita kumpulkan semua dan kita pastikan dia bersesuaian dengan syariah. Dan lepas itu kita ambil, kita gunakan. Dan dalam hiasan itu dia ada bahagian-bahagian. Ada bahagian design, ada bahagian perwarnaan, ada bahagian grafik, dan ada penyalinan khot. Jadi kita gabungkan ini sebagai satu konsep untuk menghasilkan produk. Daripada kertas sekarang, kita pindah ke jubin. Macam kita boleh saksikan. Jadi ini contohnya dua saya bawa sekarang. Ya. Jadi tengok dari segi, kalau tengok dari segi bentuknya macam Quran lah juga ya. Betul. Tapi ini kita belajar daripada Turki, kita belajar daripada negara Arab. Boleh kata hebatlah dulu ya. Kalau tengok di negara Arab ni dari segi jubin ni agak indah, hebat sekali. Betul. Kita kita ada di Malaysia ni agak di Melaka je lah. Kita ada jubin-jubin daripada negara Cina. Betul. Tapi tak sesuai dengan Islam dari segi pengisiannya. Betul. Dan di sini kita nampak kita mengambil bukan sahaja dari sudut motif dan juga tempatan. Betul. Di mana dia berasaskan kepada flora dan geometrik ya. Itu asas seni Islam ya. Dan kita transfer dalam bidang jubin. Dan jubin ni dia boleh jadi dalam bidang jubin biasa, dalam batu marmar ya, dan berbagai-bagai jenis kayu macam-macam kita boleh buat sesuaikan. Dan bersinilah umpamanya terhasil projek-projek yang besar. Alhamdulillah. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, mungkin tuan-tuan akan nampak macam ini beli pada Turki ke daripada Arab, tetapi ini anak Melayu kita yang hasilkan dengan kualiti yang subhanallah cukup cantik dan hebat. Kalau mungkin Datuk boleh berkongsi, bila saya cukup tertarik dengan projek-projek yang Yayasan Restu buat. Saya ingat mungkin ramai peminat-peminat atau pengurusi masjid, AJK masjid yang sedang menonton juga. Mungkin Datuk boleh kongsi antara projek yang telah berjaya dan sedanglah dihasilkan sekarang. Surau dan masjid saya terangkan memang lebih daripada 100 dan ikut kepada kesesuaian tempat. Kalau kita pergi umpamanya ke Perak ya. Ke Perak kita rasa kita ambil motif-motif dari Perak. Dan cara hiasan Perak ni berlainan daripada Melaka ya. Jadi kita tumpukan research bahagian itu di Perak saja. Abang Sayung itu dibuat warnanya juga. Jadi sebab itu di Perak alhamdulillah dengan kebenaran daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, Datuk Zamri ya, dan setuju untuk bagi kepada Yayasan Restu membina Masjid Terapung. Dan kita telah ilhamkan masjid itu sebagai Masjid 1000 selawat. Subhanallah. Dan ini merupakan satu projek yang agak besar kepada Yayasan Restu, kerana kalau kita tengok dari segi keindahan hiasan dalaman ni, insya-Allah kita kalau nak tengok iconic mosque di Malaysia selain daripada yang kita ada yang besar sekarang, yang ini hiasannya 100% dibuat oleh anak tempatan. Dan dari segi ilhamnya, dari segi desainnya, buatannya daripada A to Z ya. Semuanya dibuat di Yayasan Restu. Dan ini agak-agaknya yang agak unik lah ya. Baik saudara penonton sekalian, kita akan kembali semula selepas ini bersama dengan pengurusi Yayasan Restu. Jangan ke mana-mana, kita kembali semula dalam Syahadah. Dari Jambatan Galata, sesergam indah Masjid Sulaimania di atas bukit ketiga antara 7 bukit yang menempatkan monumen dan bangunan bersejarah di Istanbul. Pembinaan masjid ini ketika pemerintahan Sultan Sulaiman pertama, sultan yang terhebat dan kaya raya di antara sultan-sultan era Utsmaniyah. Bukan hanya menjadi lokasi ibadah, masjid ini dibina sebagai sebuah kompleks setempat yang mempunyai madrasah, hamam, hospital, rumah singgah, dan dapur awam untuk gelandangan tanpa mengira agama. Rekaan hiasan dalamannya, biarpun ringkas, kelihatan sempurna dan memberi 1000 ketenangan dengan rekaan floral, corak geometrikal, dan kaligrafi ayat suci Al-Quran. Seperti binaan Hagia Sophia dengan reka bentuk kubah-kubahnya memberikan akustik bunyi yang tajam. Kubah utamanya dengan ketinggian 53 meter dengan diameter 27,5 meter memberikan pencahayaan datangnya melalui hampir 200 tingkap kaca. Selain persekitaran yang indah, Masjid Sulaimania juga menempatkan makam sultan dan kubur-kubur pemerintah, ahli politik, serta para sarjana ternama era Utsmaniyah.
Uniknya di sini, untuk mengenal kubur berdasarkan jantina, boleh meneliti rekaan tertentu. Misalnya, corak bungaan untuk kubur wanita, manakala bentuk tarbus menandakan kubur seorang lelaki. Masjid Sultan Ahmad, atau lebih dikenali sebagai Masjid Biru, terletak bertentangan dengan Hagia Sophia. Tatkala azan kedengaran, dapat dirasa seolah-olah laungan azan bersahut-sahutan antara kedua-dua seni bina agung ini, sehingga menusuk perasaan indahnya Islam di hati. Masjid Biru bukan saja menjadi tarikan buat muslimin dan muslimat, malah pelancong serata dunia, kerana keindahan seni binanya dari luar maupun seni reka dalamannya. Dibina antara tahun 1609 sehingga 1617 oleh Sedefkar Mehmet Aga, yang merupakan anak didik arkitek agung dunia Islam, Mimar Sinan. Gelaran Masjid Biru diberikan oleh pengunjung dari Eropah berikutan hampir 21,000 kepingan mozaik berwarna biru dari Iznik yang digunakan untuk menghiasi dinding masjid. Dengan mereka bentuk indah, pencahayaan dan pengudaraan melalui 260 tingkap, Masjid Biru menjadi tumpuan umat Islam menjalankan kewajipan 5 kali sehari dan beriktikaf di masjid. Alhamdulillah, kita masih lagi bersua di dalam syahadah yang dibawakan oleh penaja kami Serai Mas Herbs and Trading. Dan sedar tak sedar tuan-tuan sekalian, kita masuk di fasa akhir rancangan kita. Banyak perkara yang kita seronok dengar tuan-tuan sekalian. InsyaAllah kita akan bincang lagi banyak perkara dengan Yasar Restu khususnya lah. Bila tu, mungkin ada para penonton kita tertanya-tanya. Tadi kita cerita bab fikiran masjid. Ada tak kalau boleh kita nak buat desain di rumah ataupun hiasan di rumah kita ataupun di baju ataupun apa sajalah yang kita nak dengan seni ukir tapak Melayu khat ini. Di Malaysia ni kalau orang bercakap tentang seni ya, seni umum, orang kata Lim Kok Wing ya. Ada college-nya dan selalunya hebat ya. Betul. Tapi kalau cakap seni Islam, Yasar Restu. Kerana kita ada college Restu. Di situ ya. Dan kita mengajar dari segi seni khat, dari segi seni macam-macam lagi lah. Kemudian di rumah memang kita alu-alukan. Kalau sama ada datang ke Yasar Restu, ambil apa yang ada. Yang cantik memang cantik benar. Kita ada luas pemilihannya. Ataupun kita akan customize ya. Pergi ke rumah, ukur dan buat di rumah. Dan di mana sama ada di lantai ke, di dinding ke, tengoklah kesesuaiannya dan ayatnya. Dan alhamdulillah kehebatan Yasar Restu ni ialah yang ayatnya, kaligrafinya. Betul. Dan kita pastikan tidak ada kesilapan ya. Kerana kita ada bahagian tasrih. Jadi kalau projek besar-besar tu, kita pastikan kita bawa ke mufti sama untuk pastikan tidak ada kesilapan. Ingat banyak perkara yang boleh kita dapatkan kan, dan saya pun pernah dapatkan. Saya tempah satu chop dan juga satu family tree yang saya ukir dengan nama-nama ahli keluarga saya dan beli secara online. Tuan-tuan juga boleh dapatkan insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk, dan daripada penaja kita ada sedikit sagu hati yang kita berikan daripada Serai Mas. Terima kasih banyak Datuk kerana sudi bersama dengan kita. Dan kami pihak Yasar Restu bagi Quran kepada Ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian dapat sagu hati. Subhanallah, hari ini rezeki bulan Ramadan tuan sekalian. Dan saudara penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sebut tentang keindahan Islam, pelbagai keindahan yang kita dapat nikmati dan terokai. Dan inilah kehebatan Islam, bukan sekadar menampilkan dari sudut ritualnya, kepercayaannya, tetapi juga kita dapat lihat dari sudut keindahan seninya. Dan inilah yang terhasil sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah suka kepada kecantikan. Dan itulah saudara penonton sekalian yang dapat kita bawakan dalam syahadah pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.